Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel di Studio Rex. Halo sahabat-sahabat, terima kasih banyak yang sudah mengklik video ini. Saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan yang belum bergabung di channel ini silakan bergabung terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini, oke? Baik, di video kali ini, di reaction kali ini, gue mau reaction salah satu video yang gue lihat bahwa Malaysia itu, mata uang ringgit Malaysia mendapati penurunan, guys. Ya, anjlok atau jatuh. Mungkin kita simak videonya. Nanti jika teman-teman semua ingin menonton video aslinya, silakan saya taruh linknya di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe dan ditonton juga, oke? Kita simak videonya seperti apa dalam hitungan 3, 2, 1. Nilai mata wang ringgit Malaysia dilihat mengalami tren penurunan berbanding dolar Amerika Syarikat juga dolar Singapura bermula jadi awal mata tahun wang ringgit 2022 sekarang ini sedang jatuh, ada penurunan. 40 sen Kenapa berbanding ya? 1 US dollar pada 19 Mei 2022. Oh, kemarin Sebelum ya. ini, nilai ringgit paling rendah dicatatkan ialah RM4.447 berbanding 1 US dollar pada 20 Mac 2020 selepas COVID-19 diiktiraf sebagai pandemik global oleh WHO. Nilai mata wang utama lain termasuk yen, euro, pound dan yuan juga telah menurun berbanding dolar Amerika Syarikat. Jadi semuanya menurun, guys. Bukan hanya Malaysia yang mengalami penurunan. Kalau Malaysia udah pasti negara-negara di Asia Tenggara turun, apalagi Indonesia anjlok bahkan ya. 4% sejak awal tahun 2022. Jadi dalam video kali ini kita akan melihat kenapa nilai ringgit Malaysia. Nah di sini lah kita simak kenapa nih. Makanya gue pengen tahu banget. Kelembapan ekonomi China. Selain negara-negara ASEAN, China adalah negara rakan dagangan terbesar Malaysia untuk 12 tahun berturut-turut dengan nilai ekspor sebanyak 16.2% pada tahun 2020. Nilai ekspor ke China bersamaan kira-kira 12.4% daripada nilai KDNK Malaysia berbanding ke Indonesia. Makanya kita harus simak video-video seperti ini karena ini sebuah pelajaran juga ini. Biar agar kita itu mengetahui. 2022 sahaja nilai ekspor ke China meningkat sebanyak 10.7%, iaitu RM17.79 bilion, disokong oleh pengeluaran produk elektrik dan elektronik, minyak sawit dan pertanian dari Malaysia. Polisi sifar COVID yang dilaksanakan oleh kerajaan China menyebabkan KDNK negara kedua terbesar dunia itu jatuh di bawah sasaran awal daripada 4.8% kepada 4.3%. Penyusutan pertumbuhan ekonomi China sebanyak 1% akan menjejaskan 0.3% hingga 0.5% KDNK Malaysia. Penutupan pusat ekonomi di Shanghai dan Guangzhou bermula April 2022 mengganggu rantaian bekalan global dengan kapal kontena turut tersekat di pelabuhan paling sibuk di dunia. Penganalisis melihat polisi sifar COVID yang memerlukan ujian yang luas, penutupan penuh dan kuarantin akan menyebabkan ekonomi China turut perlahan bagi beberapa bulan yang akan datang. Pada awal bulan Mei 2022, Presiden Xi Jinping turut memberi kepastian akan terus komited dengan polisi sifar COVID ini. Kadar inflasi naik apabila harga barangan dan perkhidmatan semakin mahal dalam pada masa yang sama berlaku penurunan nilai mata wang. Sewaktu inflasi, lebihan tunai berlaku dalam pasaran apabila kadar faedah bank yang rendah mengurangkan kos pinjaman. Beberapa pakej rangsangan kerajaan serta pengeluaran KWSP membolehkan kemana-mana gitu, enggak salah satu negara gitu dampaknya, enggak, karena apapun itu pasti, apalagi rupiah ya, bahkan anjlok banget. Kalau misalkan dolar sudah menaik, dolar Amerika pasti Indonesia aduh kacau. 2.5% membawa maksud bahawa perbelanjaan purata individu telah meningkat pada kadar 2.5% sepanjang tempoh setahun, yang sebelumnya pada tahun 2020 kadar inflasi adalah negatif 1.2%. Bank Negara Malaysia mengunjurkan kadar inflasi sebanyak 2.2% hingga 3.2% untuk tahun 2022. Contohnya, roti canai yang dijual pada harga 70 sen sekeping pada 5 tahun lepas
kini dijual pada harga RM1.20 hingga RM1.70 sekeping. Naik Harga ya? segundi tepung gandum seberat 25 kg sebelum ini dijual pada harga RM45, kini berharga RM65, menyebabkan peniaga terpaksa menaikkan lagi harga jualan makanan selepas ini. Dasar monetary di Amerika Syarikat. Kelemahan ringgit juga disebabkan faktor luar, iaitu pengukuhan dolar Amerika Syarikat yang Pasti berlaku sih ya, berbanding kalau hampir ke semua dolar mata wang utama Amerika dunia. naik itu Bank Pusat pasti, di Amerika Syarikat apalagi yang dikenali rupiah sebagai lagi ya, Rizal drop Persekutuan banget mungkin. mengetatkan dasar monetary dengan menaikkan kadar faedah secara agresif Oh, daripada sifar okey. pada awal tahun ini, secara langsung memberi kesan kepada pasaran mata wang di Asia. Di Amerika Syarikat, kadar faedah atau Fed Funds Rate mampu menggerakkan pasaran dan mempunyai kesan berantai sama seperti OPR yang digunakan oleh Bank Negara Malaysia, dan ia ialah cara utama digunakan untuk mengawal inflasi. Secara asasnya, kadar faedah bank yang rendah membantu merancangkan ekonomi kerana kos pinjaman yang mampu dibayar menyebabkan lebihan wang dalam ekonomi. Akan tetapi, ia turut menyebabkan kadar pulangan simpanan di bank yang rendah. Inflasi di Amerika Syarikat yang meningkat kepada 8.6% berbanding 8.3% pada April 2022 akan mendorong Rizal Persekutuan untuk menaikkan lagi kadar faedah, dan pada 15 Jun 2022, Rizal Persekutuan mengumumkan kenaikan kadar faedah paling agresif dalam hampir 30 tahun sejak 1994. Turut berlaku ialah aliran keluar ringgit dan mata wang lain di Asia. Jadi dampaknya ke beberapa negara ya. Apabila Rizal Persekutuan memperketatkan dasar monetary mereka, dan ini akan menjejaskan pemulihan ekonomi di rantau Asia. Kesan kejatuhan nilai ringgit. Nilai ringgit yang menunjukkan tren berterusan menurun membimbangkan rakyat kerana kesan langsung yang akan dialami berikutan Malaysia mengimport banyak produk dari luar, terutamanya makanan. Pada tahun 2021, mungkin banyak impor dari Malaysia mengimport sebanyak RM51 itu ya, negara-negara luar, makanya produk anjlok makanan juga sih. berbanding jumlah ekspor sebanyak RM38.7 bilion. Rakyat Malaysia telah menyaksikan harga ayam melonjak sehingga RM15 sekilogram. Iya, di Indonesia pun ayam melonjak telah ya. menetapkan harga shilling jualan sebanyak RM8.90. Ini pelajaran. Kerana sebahagian besar sumber makanan ayam diimport dari luar melonjak harga daripada RM500 satu tan kepada RM1900 satu tan, yang kebanyakannya diperbuat daripada biji red seperti jagung dan kacang soya. Rusia dan Ukraine yang masih berperang ketika ini adalah jadi dampaknya ke beberapa negara loh, bukan hanya Malaysia. Bank Negara Malaysia, Malaysia tidak akan menghadapi hyperinflasi kerana polisi kerajaan yang menetapkan harga shilling barangan keperluan dan subsidi diberi kepada bahan bakar pengangkutan. Nilai ekspor Malaysia juga adalah lebih banyak daripada import, dan Malaysia akan mempunyai lebihan akaun melebihi RM75 bilion. Jadi kalau suatu negara itu Menteri Kewangan lebih pula banyak menyatakan importnya dibanding kebimbangan ekspornya pelaburan itu asing pasti ialah faktor sementara goyang yang pasti. menyumbang kepada penyusutan nilai ringgit, dan apa yang lebih penting ialah asas kukuh dalam ekonomi Malaysia. Analisis terkini tabung kewangan antarabangsa IMF juga menganjurkan perkembangan KDNK Malaysia sebanyak 5.75% bagi tahun 2022 akan menyumbang kepada pengukuhan nilai ringgit. Selain itu, menurut pandangan ahli ekonomi dari Bank Dunia, kelemahan ringgit berbanding mata wang utama dunia ketika ini juga memberi impak positif kepada ekspor Malaysia kerana harga beberapa komoditi utama yang kukuh dapat memberi keseimbangan bagi kebergantungan barangan import. Kesimpulannya, Malaysia sebagai negara ekonomi terbuka menggunakan sistem kadar pertukaran yang fleksibel, iaitu pergerakan dalam kadar pertukaran ringgit ditentukan oleh pasaran. Ketika ini, Bank Negara Malaysia memantau pergerakan nilai ringgit, dan polisi kewangan kerajaan juga mempengaruhi keadaan ini. Faktor sementara dari luar yang menyumbang kepada penyusutan ringgit seperti pengukuhan dolar Amerika Syarikat melalui dasar monetary, kelembapan ekonomi China dan perang Rusia-Ukraine telah menyebabkan kebimbangan pelabur asing. Selain itu, faktor yang sangat penting ialah pengurusan fiskal kewangan yang baik oleh kerajaan dan politik yang stabil bagi menarik banyak pelabur asing ke Malaysia bagi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi jangka panjang. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa apapun permasalahannya, apapun ekonomi kita, berdampaknya kalau kita memperbanyak impor daripada kita ekspor, pasti keuangan itu akan goyang di salah satu negara. Bukan hanya di Malaysia saja. Jika dolar naik di Amerika, bahkan Indonesia bisa lebih anjlok dibandingkan Malaysia. Oke, videonya seperti itu aja ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.